Maka orang yang bijak memilih untuk mengejar, untuk dapat masuk syurga, memilih syurga berbanding memilih dunia yang sementara ini. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang yang bijaksana hendaklah dia menghayati, berpegang dan merenung dengan makna ayat yang kita bacakan tadi, qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah keseronokan dunia itu sedikit. Jadi renung ayat tu, fahami, hayati, jadikan ia pegangan kita. Ambil pengajaran supaya kita ni jadi orang yang tidak tenggelam dalam kesibukan mengejar keuntungan dunia, tetapi kita ini jadi orang yang mempunyai matlamat untuk mengejar keuntungan di hari akhirat. Jadi orang yang rajin beramal untuk hari akhirat. Jadi orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya di hari akhirat dan tidak tenggelam dengan keseronokan dunia yang sedikit dan sementara. Ya, maka hatta dalam urusan kita mencari rezeki di dunia ini, jangan sampai kita menghulurkan tangan kita pada mengambil daripada harta yang haram. Ya, orang yang mahu menghimpunkan kejayaan di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia memastikan, ya, pada urusan hartanya itu dia ambil dari sumber yang halal dan dia membelanjakan pada perkara yang halal. Kalau dia buat sedemikian, maka ni tak memudaratkan dia dalam urusan hartanya. Adapun di manakah mudarat yang sebenar? Di manakah kebinasaan? Mudarat dan kebinasaan ini adalah pada mengumpulkan harta daripada haram dan pada membelanjakan harta pada perkara yang haram. Kebanyakan manusia ni tuan-tuan, ayah-ayah, dalam urusan harta ni, mereka memudaratkan diri mereka sendiri. Mereka mencampakkan diri mereka dalam kebinasaan. Maka jangan kita ikut ramai manusia yang mencampakkan diri mereka dalam kebinasaan. La taghurrannaka kathratul halikin. Janganlah kamu terpedaya dengan banyaknya orang yang mencampakkan diri mereka dalam kebinasaan. Kalau 1000 orang naik dekat atas bangunan, terjun bangunan, walaupun ramai orang buat benda macam tu, jangan kita ikut tuan-tuan. Jangan buat perkara yang memudaratkan diri sendiri. Jadi dalam urusan harta pun jangan ikut orang yang mencampakkan diri mereka dalam kebinasaan. Pilihlah tariqul huda, jalan yang selamat. Jalan yang selamat apa? Kumpulkan harta daripada yang halal dan belanjakan harta pada perkara yang halal. Tak banyak harta tak apa. Kerana Nabi dah pesan, mafhumnya, yang sedikit dan mencukupi itu lebih baik daripada yang banyak dan melalaikan. Jadi harta ni kalau tak banyak pun tak apa. Yang sikit dan cukup itu lagi baik daripada yang banyak dan melalaikan. Ya. Jadi orang yang selamat adalah mereka yang kumpulkan harta daripada yang halal dan belanjakan harta pada perkara yang halal. Dan yang lebih baik lagi tuan-tuan siapa? Yang lebih baik, yang lebih afdal dalam urusan hartanya adalah mereka yang kumpulkan harta daripada yang halal dan membelanjakannya pada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membelanjakannya pada melakukan taat kepada Allah. Jadi dalam kita nak belanjakan harta ni pun kita perhati. Bukan setakat perhati halal ataupun haram, tapi kita perhati juga perkara halal yang mana yang lebih aula, lebih utama untuk kita membelanjakan harta kita.
Bukan semua perkara halal fihi sawab, fihi thawab. Bukan semua perkara halal ada padanya thawab, pahala. Jadi insan yang bijak, dia tengok mana nak belanja harta dia. Dia belanja harta pada perkara yang aulawiyat, perkara ada keutamaan. Bukan hanya ikut nafsu, bukan hanya ikut apa yang terlintas nak beli itu dan ini. Ya, kadang-kadang sebahagian orang mungkin terlintas di fikiran dia, oh nak beli kereta barulah, sedangkan tak ada keperluan dan kereta yang masih ada tu berfungsi dengan baik. Ya, kalau ada keperluan tak apa, ini tak ada keperluan. Ada orang dia nak ikut apa trending, apa yang orang sekarang pakai, apa yang orang sekarang guna, ya, dia pun nak guna, nak beli juga, walaupun dia apa tak perlukan perkara tersebut. Ya. Jadi patutnya kita ni dalam urusan harta pun kita fikir macam mana tuan-tuan ya, dengan harta kita ni kita nak dapat manfaat di hari akhirat. Macam mana dengan harta kita ni kita dapat keuntungan di mana di hari akhirat. Jadi orang yang fikir macam ni, dia fikir mungkin boleh guna harta untuk perkara yang ada maslahah, ada keperluan, ada kepentingan. Seperti bantu golongan fakir miskin. Ya? Bantu orang-orang yang kehilangan kerja masa musim PKP. Bantu orang yang anak ramai tak cukup makan minum di COVID. Ya? Tengok tuan-tuan, kita mungkin tuan-tuan pun baca kat Facebook, bila berlaku PKP ni kadang-kadang baru kita nampak bukan semua orang senang. Di tempat saya duduk tu, di Setiawan tu, dekat dengan rumah saya tu tuan-tuan, baru ni buat ada PKP dekat Taman Samudra. Taman Samudra ni dekat dalam kawasan Manjung, tapi dekat je lah dengan rumah saya tu. Bila berlaku macam tu baru kita perasan, oh ramai orang yang memerlukan, ramai orang yang susah. Situ perkara-perkara yang macam tu ada padanya maslahah untuk kita belanjakan harta kita tuan-tuan. Ya. Bahkan ya, kalau kita meringankan beban orang yang beriman di dunia ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala meringankan beban ke atas kita di hari akhirat, di hari kiamat nanti. Berdasar sabdaan Nabi, man farraja an mu'minin kurbatan min kurabi dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maknanya barang siapa yang meringankan beban orang yang beriman di dunia, Allah Subhanahu wa taala meringankan beban ke atasnya di hari kiamat. Jadi tuan-tuan, zaman sekarang kita fikir daripada belanja harta pada perkara yang sia-sia, pada kafe yang mahal-mahal, macam mana dengan harta itu kita dapat keuntungan di hari akhirat. Ya, gunakan harta untuk sebarkan agama Islam, bantu pusat-pusat pengajian yang menyebarkan agama Islam. Gunakan harta untuk bantu orang yang ada ikatan rahim dengan kita, ataupun dalam bahasa Arab silatur rahim. Orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Mungkin pakcik makcik kita susah, kita tak tahu sebab tak ambil berat. Ya. Jangan sampai tuan-tuan kita ni banyak harta lebih, tapi orang yang ada ikatan rahim dengan kita, yang ada hubungan rahim, kerabat kita pun menghulurkan tangannya meminta-minta daripada jiran. Tuan-tuan rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ya, betapa besarnya kebaikan orang yang Allah kurniakan kepada orang itu harta yang banyak, dan dia hanya ambil untuk dirinya daripada harta itu sekadar keperluannya, hajatnya, dan yang lebih daripada itu dia belanjakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah mengurniakan taufiknya ke atas kita dalam urusan harta kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi kitab Aujaz kita tuan-tuan. Ya, siapa yang ada kitab, seingat saya kita dah habis pada bulan yang lalu tentang bab zakat. Ni malam ni masuk pula bab puasa, babus saum. Babus saum. Bab puasa.
Jadi boleh kata as-saum, boleh kata as-siyam. Ya, as-saum itu merujuk kepada puasa, as-siyam itu pun merujuk kepada puasa. Jadi kita baca malam ni bab puasa, insya-Allah taala. Mungkin tak begitu lama lagi kita nak masuk dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Taklah terlalu lama. Ya, masa pun kadang-kadang kita rasa masa berlalu dengan sangat cepat. Ya. Dan kita doa moga Allah menyampaikan kita lah ke dalam bulan Ramadan yang akan datang ini, supaya kita dapat menggarap kebaikan-kebaikan yang banyak, ya, kebaikan-kebaikan yang banyak pada bulan tersebut. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan yang akan datang, dan kurniakanlah ke atas kami taufik untuk beramal padanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik. Ya tuan-tuan. Ya, bulan Ramadan ni bulan yang khas untuk berpuasa. Dan ini bulan, ada bulan khas untuk berpuasa ni tuan-tuan. Sebenarnya ini keistimewaan ke atas siapa? Ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad tak ada bulan khas untuk berpuasa. Puasa ada. Puasa ada dalam kalangan umat sebelum umat Nabi Muhammad. Tapi tak ada bulan khas untuk berpuasa, ya, bagi umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adanya bulan khas untuk berpuasa ini adalah di antara adalah keistimewaan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kata tuan penulis kita baca faslun qala al-musannif rahimahullahu taala, ya, bab puasa, ya, permulaan bab puasa. Yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umurin khamsah. Yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umurin khamsah. Wajib berpuasa pada bulan Ramadan dengan satu daripada 5 perkara ini. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau berlaku satu daripada 5 perkara yang disebutkan di sini, wajiblah berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi nak tahu bila wajib berpuasa bulan Ramadan, bila wajib berpuasa, ya, nak tahu bila wajib berpuasa, kalau berlaku satu daripada 5 perkara ini, wajib berpuasa. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama dia kata sini, istikmalu sya'bana 30 yawma. Menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kalau sempurna bulan Sya'ban 30 hari, wajib puasa. Ya. Jadi macam mana dikira sempurna bulan Sya'ban 30 hari ni? Kalau setelah terbenam matahari, setelah terbenam matahari 29 Sya'ban, anak bulan tidak kelihatan, maka hendaklah disempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ya. Jadi kalau sempurna bulan Sya'ban 30 hari, wajiblah berpuasa keesokan harinya. Ini kalau, ya, setelah terbenam matahari pada 29 Sya'ban, anak bulan tidak kelihatan, hilal tidak kelihatan. Ya. Kalau setelah terbenam matahari, ya, anak bulan, ya, kelihatan,
Jadi kalau nanti kita sebutlah ya. Tapi kalau anak bulan tidak kelihatan setelah terbenam matahari pada 29 Syaban, maka disempurnakan bulan Syaban 30 hari. Ya, Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda mafhumnya, la tasumu hatta tarawul hilal fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Maknanya, janganlah kalian berpuasa sampailah kalian melihat anak bulan. Ni anak bulan yang dimaksudkan ni anak bulan ya. Kalau dilihat anak bulan setelah terbenam matahari 29 Syaban. Jadi Nabi kata mafhumnya, janganlah kalian berpuasa sehinggalah kalian melihat anak bulan. Maka sekiranya terlindung penglihatan kalian daripada anak bulan, lengkapkanlah berpuasa, lengkapkanlah bilangan Sya'ban 30. Lengkapkanlah bilangan Sya'ban 30, bilangan hari Sya'ban 30. Ya. Baik. Jadi kalau kalau anak bulan tidak kelihatan setelah terbenam matahari pada 29 Syaban, maka ya dilengkapkan bilangan hari bulan Syaban jadi 30 hari. Dan hari keesokan itu kalau dilengkapkan bulan Syaban 30 hari, disempurnakan bulan Syaban 30 hari, maka hari keesokannya tu wajib berpuasa. Ya, dalam Islam satu bulan sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Bukan 31 hari ya, sama ada 29 hari atau 30 hari sahaja. Baik. Jadi yang pertama ya, menyempurnakan bulan Syaban 30 hari. Jadi apa lagi perkara yang kalau ia berlaku wajib berpuasa? Yang kedua dia kata atau nampak anak bulan bagi mereka yang melihatnya walaupun dia fasik. Au ru'yatul hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqa. Melihat anak bulan bagi mereka yang bagi mereka yang melihatnya walaupun dia seorang yang fasik. Jadi kalau seseorang dia pergi misalnya mencerap anak bulan di segari, jadi dia tunggu lepas terbenam matahari 29 Syaban, dia tengok dan dia nampak anak bulan. Dia nampak anak bulan. Ya. Hukum pergi untuk nak mencerap, untuk nak tengok anak bulan ni, ru'yatul hilal ni hukumnya fardu kifayah. Bukan fardu ain. Hukumnya fardu kifayah. Ya. Tapi kalau seseorang tu dia pergi dan benda yang bagus untuk pergi. Jadi kalau seseorang tu dia pergi dan dia tengok lepas terbenam matahari 29 Syaban, dia nampak anak bulan. Wajib berpuasa bagi dia. Bagi orang yang nampak tu. Dia tu wajib berpuasa. Sama ada dia ni laki-laki ke ataupun perempuan ke, dia nampak anak bulan, dia wajib berpuasa keesokan harinya itu. Walaupun dia orang yang fasik. Orang yang fasik ni siapa tuan-tuan? Orang yang fasik ni orang yang murtakib al-kabirah walam yatub. Orang yang dia melakukan dosa besar dan dia belum bertaubat. Dia belum lagi bertaubat. Ni dikira orang yang fasik. Jadi kalau disebut berdasar apa yang ulama sebut ya, kalau orang yang mati dalam keadaan fasik ini dikira siapa dia? Orang yang irtakabal kabirah, yang dia buat dosa besar, thumma mata walam yatub, dan dia mati tapi dia belum bertaubat.
Dia tidak bertaubat sebelum dia mati. Dikira mati dalam keadaan fasik. Jadi kalau seseorang tu orang fasik, contohnya orang tu dia pelaku zina dan dia belum bertaubat. Dia nampak anak bulan, dia wajib berpuasa. Wajib berpuasa walaupun dia orang yang fasik. Ya, kalau apa? Tapi kalau yang nampak anak bulan tu orang fasik, dan dia bagi tahu kepada kita, dia buat kesaksian, dan dia bagi tahu bahawa dia menyaksikan anak bulan. Kalau yang melihat anak bulan tu orang fasik, orang lain tak wajib puasa berdasar kesaksian orang yang fasik. Nanti kita tengok kesaksian siapa yang kita ambil. Kalau orang yang nampak anak bulan tu orang yang fasik dan dia membuat kesaksian bahawa dia telah nampak anak bulan, orang lain tak wajib berpuasa berdasar kesaksian orang yang fasik. Tapi orang fasik tu sendiri, yang dia nampak anak bulan, dia sendiri wajib puasa sebab dia nampak anak bulan, dia pergi tengok, dia nampak. Baik, ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa tuan-tuan? Yang pertama tadi apa 5 perkara yang kalau salah satu daripada 5 perkara ni berlaku, wajib berpuasa bulan Ramadan. Yang pertama tadi, kalau sempurna bulan Syaban 30 hari. Yang kedua pula, kalau nampak anak bulan bagi mereka yang melihatnya, walaupun dia fasik. Jadi seseorang yang dia melihat anak bulan, dia wajib berpuasa. Dia wajib berpuasa. Ya. Jadi dia tak, orang yang nampak anak bulan, dia wajib berpuasa lah. Dia tidak sempurnakan bulan Syaban 30 hari. Baik. Yang ketiga apa tuan-tuan? Atau sabit pada hak yang tidak melihatnya dengan kesaksian seorang yang adal. Ya. Sabit pada hak yang tidak melihatnya dengan kesaksian seorang yang adal. Ya, bithubutihi fi haqqi man lam yarahu bi syahadati adlin. Jadi begitu juga wajib berpuasa pada bulan Ramadan bagi orang yang tidak melihat anak bulan sekiranya sabit pada hak yang sekiranya sabit ya dengan kesaksian seorang yang adal. Jadi kalau seorang yang adal dia buat kesaksian bahawa dia telah nampak anak bulan, ya, maka orang lain ya dan sabit kepada kita yang tidak melihat anak bulan itu, ya, tentang kesaksian orang tersebut, maka kita wajib berpuasa. Jadi contoh kalau ada pegawai agama daripada Jabatan Agama Islam Perak yang dia ini orang yang adal, dia pergi mencerap dia pergi tengok anak bulan dan dia nampak anak bulan Ramadan, dia nampak. Maka dia pun buat kesaksian. Kepada pemerintah. Maka diiklankan bahawa anak bulan telah kelihatan berdasarkan kesaksian orang ini. Maka kalau sabit kepada kita maklumat itu, sampai kepada maklumat itu sampai kepada kita secara sabit, maka kita wajib berpuasa. Wajib ke atas kita untuk berpuasa. Ya. Maka dalam keadaan itu tidak disempurnakan bulan Syaban 30 hari. Dikira 29 hari sahaja. Orang yang adal ini, orang yang kita maksudkan sini, yang diambil kesaksian dia, diambil kesaksian dia dalam perkara ini,
dalam perkara yang kita sebutkan tadi, ya, merujuk kepada orang yang muslim. Orang yang muslim. Ya. Lelaki. Muslim, lelaki. Merdeka. Dia seorang yang muslim, seorang lelaki, seorang yang merdeka. Al-muslim, al-zakar, al-hur. Alladhi salima minal kabair. Yang dia tidak buat dosa-dosa besar. Wa min ghalabatis saghair ala ta'atih. Dan dia tidak dia tidak membuat dosa-dosa kecil melebihi ketaatan-ketaatannya. Ya, dia tidak membuat dosa-dosa kecil melebihi ketaatan-ketaatan yang dia buat. Dan dia tidak buat perkara yang boleh mencemarkan maruah orang yang seumpama dia. Dia beriltizam dengan akhlak orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, yang baik daripada kalangan orang yang seperti dia. Baik, ya. Okey. Jadi itu yang ketiga, ya, tuan-tuan. Yang keempat, apa lagi kata penulis? Dia kata di sini, au bi ikhbari man waqa'a fil qalbi sidquhu. Atau sampai khabar daripada orang yang dipercayai benar. Ya. Jadi contoh, kalau seorang suami dia pergi tengok nampak anak bulan, balik dia bagi tahu pada isteri dia. Dan isteri dia ni bagi isteri dia ni, suami dia ni orang yang dipercayai benar. Maka berdasar khabar yang sampai daripada suaminya itu, jadi isteri itu wajib berpuasa. Dan yang kelima, kata penulis, au bil ijtihad fi nahwi asir, atau dengan ijtihad pada seumpama tawanan. Jadi orang ada tawanan yang tertentu yang mereka dibolehkan untuk berijtihad untuk menentukan bila nak berpuasa Ramadan. Ya. Zaman dulu, tuan-tuan, ada jenis tahanan ni, ada jenis tawanan ni yang mereka diletakkan di bawah tanah. Jadi orang yang dalam keadaan di bawah tanah ni, ya, ada tawanan yang tertentu, mereka ni ada keadaan yang tertentu, tawanan boleh berijtihad untuk nak menentukan bila mereka berpuasa, untuk mereka nak berpuasa Ramadan. Mereka nak berpuasa lah bila mereka nak berpuasa. Baik. Jadi kalau berlaku salah satu dari 5 perkara yang kita sebut ni, ya, ayah-ayah, abang-abang semua, wajiblah berpuasa bulan Ramadan. Okey. Baik, kita masuk kepada perenggan yang seterusnya. Faslun. Wa syartu sihhatihi arba'atu asya'. Syarat dan syarat sah puasa ada 4. Syarat sah puasa ada 4. Tak cukup 4 syarat ni tak sah puasa. Apa dia, tuan-tuan? Islamun wa aqlun wa naqa'un min nahwi haydin wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Ya, 4 syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. Ya, tidak sah bagi orang kafir untuk berpuasa. Yang kedua, berakal. Jadi tidak sah bagi orang gila untuk berpuasa. Yang ketiga, berada dalam keadaan suci daripada haid dan sepertinya, dan mengetahui bahawa waktu ini sah untuk berpuasa. Ya. Jadi kalau seorang perempuan tu dalam keadaan haid, tak sahlah bagi dia untuk berpuasa.
Ya, kerana syarat sah puasa antaranya berada dalam keadaan suci daripada haid dan sepertinya. Dan mengetahui bahawa waktu ini sah untuk berpuasa. Jadi seorang Muslim yang berakal, yang dia suci daripada haid dan seumpamanya, dan dia tahu bahawa memang waktu itu dalam bulan Ramadan, waktu yang sah untuk dia melaksanakan puasa Ramadan. Cukup 4 syarat ini, maka sahlah puasa seseorang tersebut. Ya. Baik. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa syaratu wujubihi arba'atu asya'. Syarat wajib puasa ada 4. Tadi kita sebut syarat sah puasa ada 4. Tak semestinya puasa seseorang tu sah, dia wajib berpuasa. Tak semestinya. Ya. Jadi nak tahu siapa yang wajib berpuasa, kita tengok pula syarat wajib puasa. Ada 4, iaitu Islam. Ya, dia kata Islamun wa taklifun wa itaqatun wa iqamatun wa iqamah. Iaitu Islam, taklif, mampu melaksanakannya, dan bermukim. Jadi yang pertama Islam, ya. Yang pertama Islam, puasa diwajibkan ke atas orang-orang Islam. Yang kedua taklif. Jadi Muslim mana yang wajib puasa? Muslim yang mukallaf. Siapakah Muslim yang mukallaf? Muslim yang baligh dan berakal. Kalau seorang Muslim tu dia belum baligh, dia tak wajib puasa. Dia tak wajib puasa. Kalau seorang Muslim tu dia sudah mumayyiz, contoh kalau seorang budak Muslim yang sudah mumayyiz, yang berumur 8 tahun tetapi belum baligh, sah tak kalau dia berpuasa? Sah, tapi tak wajib untuk dia berpuasa. Kerana syarat wajib puasa adalah, di antara syarat wajib puasa adalah taklif. Jadi Muslim mana yang wajib puasa? Muslim yang mukallaf. Maknanya apa? Muslim yang baligh dan berakal. Okey. Jadi ya, dah 8:29. InsyaAllah ta'ala lagi 2 syarat wajib puasa, iaitu itaqatun, mampu melaksanakannya, dan iqamatun, iqamah, bermukim. Ini insya-Allah kita sambung huraiannya pada bulan hadapan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Kita tahlil 3 kali dan salawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.